Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk kelas kita Uraian Hadis Sahih yang berkaitan dengan Muslimah. Jadi hari ini saya nampak kedatangan yang merangsangkan. Last week datang ke? Oh, Masya Allah. Masa yang pertemuan pertama tu tak datang Tak tahu lagi ke? Tak tahu. Oh, sekarang dah tahu tak, bagus. Ingatkan hari tu masa yang pertama tu ada berapa orang Saya ingat saya adik-adik tepi ni. Kemudian ada 3-4 kakak tu. Cik kakak saya ingat lagi. Kakak seorang mana? Orang datang mungkin. Jadi ada sikit lah juga. Ingatkan memang sikit, rupanya ada banyak. Tapi hari ni saya tak sempat nak siapkan nota. Minta maaf. Mungkin boleh disalin apa yang akan saya sampaikan hari ini. Sebab masa tak mengizinkan, saya pun baru balik. Jadi tak berapa sempat. Okey, baik. Hari ini kita akan bincang tentang sebuah lagi hadis. Okay. Last week siapa yang ganti? Ustaz Afdal. Jadi Ustaz Afdal dia bincang tentang hadis apa? General. Pasal syukur. Oh, pasal syukur. Okey. Jadi kelas saya, kuliah ni kita buat begini. Kita akan pada setiap permulaan kelas, kita akan bacakan sebuah hadis beserta dengan maknanya sekali. Okay. Kemudian daripada hadis tu kita akan bincangkan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari hadis tersebut. Okay, jadi pada pertemuan yang pertama, saya sudah membahaskan tentang hadis berkenaan dengan menuntut ilmu. Okay, hadis berkenaan dengan menuntut ilmu. Notanya masih ada lagi tak? Hajir ni siapa? Orang-orang yang berhijrah. Okey, orang-orang yang berhijrah Dari Mekah ke Madinah. Okey, ahsan. Orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi Yusairah di sini seorang wanita. Di sini diperolehi daripada Yusairah seorang wanita. Dia meriwayatkan hadis ini. Dia seorang wanita yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita panggil sebagai muhajirin. Okay. Jadi Yusairah berkata, dia berkata, alaikum nabi tasbih. Alaikum nabi tasbih. Alaikum nabi tasbih. Iaitu hendaklah kalian membaca tasbih. Itu yang pertama. Hendaklah kalian membaca tasbih. Kemudian buat tahlil dan juga tahlil. Buat taqdis dan taqdis. Taqdis dan hitunglah dengan jari jemari. Hitunglah dengan jari jemari. Hendaklah kalian membaca tasbih, tahlil, taqdis dan hitunglah dengan jari jemari. Dan Nabi sambung lagi, dan janganlah kalian lalai, wala taghfulna fatansayna rahmah, sehingga kalian melupakan rahmat. Sehingga kalian melupakan rahmat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan selainnya dengan sanad yang hasan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Jadi hadisnya hukumnya hasan. Hukumnya hasan.
nak terangkan di sini, kalau sekiranya saya mendatangkan sebuah hadis yang mana hadis itu bukanlah diriwayatkan daripada Bukhari dan juga Muslim, saya akan nyatakan bahawasanya hadis ini adakah sahih ataupun tidak. Okey? Kalau sekiranya hadis itu saya datangkan bukan daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang dia riwayat apa? Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Okey? Abu Daud dan At-Tirmizi. Ini kerana apa? Semua hadis, okay, yang berada dalam kitab Abu Daud, At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, perlu untuk kita nyatakan adakah hadis itu sahih ataupun tidak. Tapi kalau selain daripada Abu Daud dan Tirmizi, iaitu Bukhari dengan Muslim, kafa, maknanya cukup, enough untuk kita kata bahawa hadis ini memang hadis yang sahih. Okay? Tapi sekarang hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmizi, maka kita sebagai pengguna hadis untuk berinteraksi dengan hadis wajib saya kata wajib untuk kita menyatakan apakah hukum untuk hadis ini. Pertama kerana selain daripada Bukhari dengan Muslim, dalam kitab mereka ini ada terkandung hadis yang dhaif. Okey, apa makna hadis dhaif? Kelas kot saya. Kena jaga kelas tak? Tak apalah, kalau ada speaker yang boleh dekat sedap sikit cakap kan. Saya tak biasa duduk gini. Macam pegang susah nak milih macam tu. Okey, tak apa, tapi dengar suara saya dengar. Okey, insya-Allah. Okey, hadis dhaif tu hadis apa? Lemah. Hadis yang lemah. Okey. Bagaimana kita nak kata hadis tu dhaif ataupun tidak? Dia punya riwayat perawi dia. Perawi dia. Okey, kenapa dengan perawi dia? Ketawa cik dia. Orang dengar kan saya punya ke sekolah. Sekolah exam. Tak apa. Tak usah exam. Jangan risau. Tak apa, jangan risau cik. Tak apa exam. Okey, perawinya lemah. Sekarang Yusairah ni dia tak lemah Jadi hadis ini kita setelah diperiksa dan dinilai semula, hadis ini adalah hadis yang hasan. Kalau sekiranya hadis itu dhaif, adakah ianya boleh digunakan? Jeng. Soalan saya, adakah hadis itu boleh digunakan kalau ianya hadis yang dhaif? Tak. Bagaimana? Kenapa tak boleh? Tak boleh. Setiap statement mesti ada sebab kan? Kalau ia hasan, kenapa ia hasan? Kalau ia dhaif, kenapa ia dhaif? Kalau dia boleh digunakan, kenapa ia boleh digunakan? Kalau tak boleh, kenapa ia tak boleh digunakan? Jadi semuanya perlu ada sebabnya. Sebab syariat agama datang dengan sebab. Okay? Asal agama ni adalah sesuatu yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan daripada wahyu. Maka kita tidak boleh menyatakan sembarangan dalam agama tanpa adanya nas yang sahih dan juga sharih. Okey? Jadi persoalan saya, berbalik kepada persoalan saya. Hadis itu kita kata dhaif. Okey. Sekarang hadis dhaif, tadi kakak kata tak boleh digunakan. Kenapa tak boleh digunakan? Sebab dia lemah. Saya tahu dia lemah. Mungkin Rasulullah tak berkata demikian. Mungkin ada Mungkin tak sanksi datang dari mungkin. pasal dia tak Saya dhaif. lemah. Boleh tak kita kata macam ni? Siapa tahu Nabi buat kat rumah ke? Mungkin Nabi buat kat rumah ke, kita tak tahu. Kita buatlah. Jadi perkataan mungkin tu adalah sesuatu yang tidak sabat. Okay? Perkataan mungkin adalah sesuatu yang tidak tetap. Jadi kita kena dalam agama perlu dielakkan perkataan mungkin. Hampir tepat saya tu. Jadi perkataan mungkin tu bermasalah. Dia begini. Hadis dhaif boleh digunakan. Okay, saya kata boleh digunakan, tetapi ada tetapi. Jangan main guna main sebat ya, tak boleh. Okay, hadis dhaif boleh digunakan tetapi dengan syarat yang ketat. Sama ada hadis itu mempunyai sokongan daripada hadis yang lain. Okay, sama ada ia mempunyai sokongan. Sokongan maksudnya di sini ialah ada tak hadis lain yang sahih atau hasan yang menyokong hadis tersebut, yang mana hadis itu boleh dinaikkan tarafnya kepada hadis yang hasan li ghairihi ataupun sahih li ghairihi. Okay, hadis dah upgrade tadi, ada lift tak ada.
Okey, tak ada. Hadis dia tak naik lift. Okey. Cuma saya kata di sini, kalau yang boleh faham, tak apa. Ini saya bagi secara umum. Dia belum berat lagi. Umum je. Dan tak mahu saya jangan risau. Tak risau. Okey, ia boleh digunakan kalau ada penyokong untuk hadis itu. Kalau ada penyokong. Tapi kalau dia tidak ada sokongan, maka ia perlu ditinggalkan. Dan pertama ialah ada juga ulama kata, yang ada juga ulama hadis mengatakan hadis dhaif boleh digunakan asal bukan dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. Ya, bukan perkara yang berkaitan dengan kepercayaan, keimanan, ibadah dan sebagainya. Tetapi kalau nak ambil kelebihan, saya kata kelebihan bukan ibadah itu, tapi kelebihan untuk ibadah itu bersama menyatakan bahawasanya hadis ini dhaif. Contoh, saya datangkan sebuah hadis, dan hadis itu dhaif, dan saya beritahu kepada semua muslimah kat sini, oh hadis ini adalah hadis yang dhaif. Maknanya saya dah beritahu hadis itu hadis yang dhaif. Boleh, tetapi untuk mengambilnya ibarat sahaja, bukan untuk diamalkan dan menjadi pegangan. Walaupun begitu, ada juga ulama ataupun beberapa mazhab yang menggunakan hadis yang dhaif kerana mereka merasakan bahawasanya daripada dia menggunakan pendapat dia untuk suatu hukum, lebih baik dia menggunakan hadis yang dhaif. Okay, ada juga imam yang sedemikian. Itu pandangan-pandangan imam lah. So saya tidak mahu masuk kepada itu, cuma pengenalan sahaja terhadap apakah itu hadis yang dhaif, bagaimana kita bermuamalah dengan hadis yang dhaif dan juga hadis yang tidak dhaif. Okey, baik, kita balik kepada hadis kita. Yusairah, Nabi SAW memberi, maksudnya menyampaikan hadis ini kepada Yusairah. Yusairah mendengar hadis ini, dan daripada hadis ini beliau pun menyampaikanlah kepada yang lain. So di sini hendaklah kalian membaca tasbih. Apakah yang dimaksudkan dengan tasbih? Subhanallah. Subhanallah. Tasbih dimaksudkan ialah subhanallah. Tahlil, tahlil la ilaha illallah. Ini subhanallah. Bukan tahlil tu jangan salah faham tak? Kan tahlil tu orang meninggal je tahlil, bukan. Jangan salah faham. Kan orang kata saya ajar tahlil pula korang. Alhamdulillah. Okay. So tahlil ialah la ilaha illallah. Kemudian taqdis, kata apa taqdis? Taqdis ialah Subhanal Malikul Quddus. Subhanal Malikul Quddus. Ataupun subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Dekat bertam yang ini. Subhanal Malikul Quddus. Jadi di sini Yusairah mengatakan, hendaklah Yusairah mengatakan daripada Nabi SAW yang bermaksud, hendaklah kalian membaca tasbih, ini subhanallah, tahlil la ilaha illallah, dan juga taqdis, iaitu Subhanal Malikul Quddus, dan hitunglah dengan jari jemari. Okay? Dan hitunglah dengan jari jemari. Sesungguhnya jari jemari itu akan ditanya kelak pada hari kiamat dan berbicara. Dan janganlah kalian lalai sehingga kalian melupakan rahmat. Baik. Jadi hadis ini sebenarnya nak menceritakan tentang apa? Keraguan Allah Ta'ala. Apa dia? Kesucian keraguan Allah Ta'ala. Kesucian Allah SWT. Okey, itu betul. Selain daripada itu, yang utamanya Banyakkan berzikir. banyakkan berzikir ayu. Okay. Jadi hadis ni ialah untuk memberi motivasi kepada muslimah agar kita memperbanyakkan zikir.